Okay, Assalamualaikum. Good morning. Hope you guys doing okay today. Okay. Walaupun cuaca sejuk hari ni. Sangat sejuk sampai saya kena tutup kipas ni. Tapi saya biar aircon saya on. Okay, for today kita punya aim simple. Kita nak perkukuhkan your understanding of concept for limiting reactant. I think the senior shouldn't have problem untuk benda ni. Untuk limiting reactant. Okay, untuk hari ni kita punya plan adalah kita nak tengok di konsep of apa nama ni? By the way, on your screen kamu nampak display apa-apa? Ya, ada Nampak, sir. Okay, nice. Ada tulisan limiting reactant ni kan? Ya. Okay. Pada lesson hari ni, aim kita adalah kita nak fokus pada macam mana nak cari apa tu limiting reactant dan juga percentage yield. Dua benda ni is actually among two big thing yang ada di dalam chapter ni. Okay? But before I proceed dengan macam mana nak solve question dia, okay, let us look into what is limiting reactant. Okay, what is limiting reactant? Okay, limiting reactant is defined as a reactant. Okay, dia adalah a reactant. Okay, dia adalah satu reactant. Dia ada dua syarat yang berlaku kat situ. It will be completely consumed. Okay, it will be completely consumed. Maksudnya dia akan digunakan sampai habis. Okay, and dia akan limit the amount of product form. Okay, contoh kalau dalam satu equation kita ada A tambah B jadi C tambah D. Okay, so limiting reactant tu siapa kat sini? Kamu rasa siapa? A ataupun B. Ya, A atau B. dia sama ada A ataupun B. Kenapa? Sebab dia adalah sejenis reactant. So, dia mesti berada di bahagian reactant. Okay? Limiting reactant is a reactant. It will be completely consumed. Maksudnya dia akan habis digunakan. Okay? It will also determine the amount of product form. Maksudnya kita akan tahu produk berapa banyak terhasil daripada limiting reactant. Ni kita nak guna to determine berapa banyak product form. So, kita akan refer balik dengan kita punya limiting reactant. Faham? Faham, sir. Okay. Saya bagi satu analogi. Ini analogi yang biasa orang gunakan. Okay. Kalau nak buat satu biji burger. Okay. Kita memerlukan roti dan juga daging. Okay. Orang ni tak makan sayur, tak makan sos. Okay. So, kalau you ada okay, kalau you ada 2 set roti dan 3 keping daging, berapa biji burger yang boleh terhasil? 2. Satu double. 2. Satu double. Oi, tak ada. Dia tak ada duit. Ni miskin ni, tak ada sayur, tak ada sos apa ni, burger dengan roti saja. So, you boleh hasilkan 2. 2 biji burger. Okay? You tengok dekat sini sekarang. Siapa yang habis digunakan? Roti. Roti. Okay? Roti ni habis digunakan. Okay? It will be completely consumed. Berapa banyak burger yang terhasil? 2. 2. 2. You nampak tak? Bila kita ada 2 roti, kita dapat 2. Dia jugalah yang menentukan berapa banyak produk yang terhasil. So, kita boleh kata roti ni adalah kita punya Limiting reactant. Limiting reactant. limiting
reactant. Dalam satu equation, kita akan ada satu yang limit dan lagi satu lagi akan jadi kita punya lebihan. Dia terlebih satu kan ni. So ini kita panggil sebagai kita punya excess reactant. Okay, so kena faham konsep limiting reactant dan kena faham konsep excess reactant. Okay, limiting reactant adalah reactant yang will be completely consumed. Dia akan habis digunakan and it will also limit the amount of product formed in the reaction. Okay, itu sangat-sangat penting. Okay, faham? Faham, sir. Okay, now kalau kata kita ambil contoh macam this equation, HCl tambah NaOH jadi NaCl tambah H2O. Okay, so kita balik pada konsep kimia sekarang ni. If I did an experiment, okay, if I did an experiment with 0.1 mole of HCl and 0.2 mole of NaOH. Okay, antara dua ni siapa limiting reactant dia? HCl. Okay, you nampak kan sebab dia punya nilai dia satu dengan satu, so agak direct lah kita boleh tengok terus. Tapi dalam exam you tak boleh buat macam tu. You kena buat step by step. You kena tulis from the equation. Okay, from the equation kita tengok hubungan antara reactant, these two reactant. Kita tengok hubungan antara these two reactant. Apa yang kita tahu kat situ? 1 mole HCl reacts with 1 mole NaO. Okay, very good. So 1 mole of HCl akan bertindak balas. You boleh letak tiga ni, garisan tiga ni. Okay, with 1 mole of NaOH. Okay, sekarang ni kita ada berapa mole HCl? 0.1. So, kalau kita ada 0.1 mole of HCl, dia akan bertindak balas dengan berapa banyak HCl? NaO. 0.1 juga. Remember, bawah bahagi atas darab sebelah. So, you akan ada 0.1 mole of NaOH. So, ini yang diperlukan. Gunakan lagi. Okay, ini yang kita perlukan. Kita perlukan ini. Ini apa ni ini? 0.2 ni. Ini yang kita ada, available. Okay, so kita akan compare lah. Since we need 0.1 mole of NaOH but we have berapa banyak kita ada ni? 0.2. 0.2. 0.2 mole of NaOH. Okay, you nak RM1 tapi you ada RM2. So duit kamu terlebih ke terkurang? Terlebih. Lebih. So therefore NaOH is excess reactant. NaOH is excess reactant. Bila NaOH is excess reactant, automatically yang lagi satu Limiting reactant. HCl is the limiting reactant. Dalam exam, markah dia macam mana? Compare ni satu markah
statement ni 1 markah, ini 1 markah. Biasa 3 markah. And kalau dia tak bagi equation lagi 1 markah. So soalan limiting reactant kebiasaannya banyak markah. And for your information, okay, your exam biasanya soalan chapter 1 worth around 17 to 20 marks macam tu. Sangat banyak markah dia. So soalan konsep limiting reactant ni memang tidak dapat lari lah. Okay, soalan limiting, soalan calculating concentration, those are the things yang memang akan berulang-ulang naik biasanya. Alright, so if I ask you, determine the mass of water produced. Mass of H2O produced. How? Compare mole limiting reactant sama H2O. Okay, you mesti compare mole of HCl dengan H2O. You tidak boleh compare dengan NaOH. Kenapa? Sebab dia excess. Dia Sebab tak dia excess. Lagi satu. Kenapa? Tengok balik pada ni. Sebab yang menentukan bilangan dia adalah limiting reactant. Okay, yang menentukan bilangan water yang terhasil adalah limiting reactant. So, if you want to solve this question, okay, kita akan tulis alright. So, we know that kita ni ada 0.1, 0.2 mol. So, nak cari mass yang ini, kita akan compare from the equation. One mole of HCl akan menghasilkan berapa mol? 1 mole of H2O. Akan menghasilkan 1 mole of H2O. Sekarang ni kamu ada berapa mol HCl? 0.1. 0.1. 0.1 mol of HCl akan menghasilkan 0.1. 0.1. 0.1 mol of H2O. So ini secara teorinya, secara teori, bila you buat eksperimen ni, kalau you guna 0.1, you akan dapat 0.1. It is in a perfect world, you guna 0.1, you akan dapat 0.1. Okay, so kita boleh cari mass dia. Mass of H2O is equal to mol darab molar mass. mol darab dengan molar mass, which is equal to 0.1 mol darab molar mass of water is 18. 18 gram per mole. Okay, gram per mole. Mol negatif 1 potong tinggal gram, so nilai dia adalah 1.8. 1.8 gram. So ini adalah mass of H2O yang sepatutnya terhasil kalau kata kita guna 0.1 mol of water HCl. Okay, masa record ada message. Message, okay, nice. Alright. So, tadi saya ada cakap something yang bahawa ini adalah secara teorinya. Secara teori. Okay, tetapi bila saya buat eksperimen ni, in real life, actually saya tak dapat pun 1.8 gram of water. Saya dapat dalam mass of water obtained in real life, yang saya dapat is actually dalam 0.7 gram saja. Okay, 0.7 gram saja. Okay, so kedua-dua value ni, ini adalah hasil eksperimen. Okay, hasil.
So this is our yield. Okay. Ini adalah yield. Ini pun adalah kita punya yield. Yield tu adalah hasil. Okay. Tapi bezanya, ini yield yang dapat daripada mana? Daripada kita punya Theoretically. kiraan kan, secara teori. So secara teori kita akan panggil ini sebagai theoretical yield. Okay, yang ini Experiment. Actual yield. okay, yang sebenarnya kan. So ini adalah actual yield. So kalau kita nak tengok eksperimen, bagus ke tak eksperimen ni? Okay, kita akan kira dia punya percentage yield. Okay, percentage yield is equal to actual yield over theoretical yield darab 100. Okay? So macam kita nak tengok percentage of effectiveness of something lah. Okay? Actual yield kita adalah 0.7. 0.7 gram bahagi dengan 1.8 gram darab 100. So berapa you dapat? 38.89%. 38.89%. So maksud eksperimen tu tak berkesan lah, tak bagus lah. Sebab you hanya dapat 38% saja produk. Okay? Mana pergi lagi 62%? Mana pergi lagi 62% tu? Excess. Sudah digunakan. Tidak. 62% tu tidak terhasil pun. Maksudnya dia hilang. Jadi eksperimen tu failed, sir. Dia tak gagal. Dia tak gagal. Cuma dia tidak berkesan lah. Dia tidak berkesan. Macam maksudnya bila dekat lab, bila di peringkat universiti nanti, bila you pergi universiti, bila you buat eksperimen, lepas habis eksperimen tu, ujung tu kamu kena kira percentage yield dia. Dia akan kira percentage yield dia yang dapat teruknya. Teruknya dapat dalam 30% je. So you supervisor akan tanyalah, mana pergi lagi yang lain-lain tu. Itu kita akan akan ada produk yang akan terhilang. Okay, bukan hilang macam tu, dia macam bila kita cuci, proses penyucian dia tu menyebabkan produk kita terkompromis. Faham? Faham, sir. Faham Faham, sir? Okay, kita recap balik daripada awal. So, bila kita nak calculate, nak cari dalam satu reaction yang mana kita ada dua information. We have two information here. Bila kita ada dua information, dan first kali mestikan jadikan dia dalam bentuk mole. Next, kita compare. Compare based on equation. Okay, you compare. So, you dapat mole dia. Okay, and then you compare. Okay, ni adalah you compare. Ya Allah, Syazwan. First dapat mole, second you compare. And then you dapat nilai yang diperlukan, needed. Lepas tu you compare lagi sekali. Compare apa pula kali ni? Compare antara needed dengan available. Okay, you compare and baru you dapat siapa limiting reactant. Okay? Alright? Faham? Faham, sir? Okay, ni cara nak cari limiting Faham, reactant. sir. Okay, lepas tu kalau you nak cari dia punya apa benda ni? Nak cari kita punya mass of product ke apa tu, kita mesti compare lagi sekali. Compare antara limiting reactant dengan benda yang kita nak cari.
Dan kalau nak dapat kita punya percentage yield, ini formula percentage yield, actual yield ni mesti dapat daripada comparison. Okay, yield tu apa? Yield tu adalah hasil. So it can be dalam bentuk gram, it can be dalam bentuk apa? Pressure, volume, tapi biasanya kamu guna gram lah. Okay, faham? Okay, faham sir. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Setakat ni tiada sir. Setakat ni tidak sir. Tiada. Apa yang tanya selalu? Natalie ada Natalie? Ada sir. Dapatkan Natalie? Dapat. Cuma saya mau tanya sir. Apa yang nak tanya kau? yang teori tu memang dapat dari equation kan sir? Yes. Lepas tu yang actual memang soalan ada bagi selalu kah sir? Yes. Kita tengok contoh soalan macam ni lah. Okay sir. Okay sekejap. Okay. Okay. Alright, soalan berikutnya. Ni soalan ni saya nak test kamu, bukan nak test sebenarnya. Kamu tengok soalan ni. We are given freon. Freon ni adalah gas yang guna dalam aircon kot kalau tak salah saya. Okay, nak hasilkan freon ni kita memerlukan, bila dalam exam, ni actually soalan past year ni, soalan tahun 2010-2011 if I'm not mistaken. Lama punya ni soalan ni. Soalan ni, kalau kamu tengok macam tu, kamu macam, apa benda aku nak buat ni? Kan, dia ada banyak bunga-bunga dekat sini. Abaikan benda bunga-bunga tu sangat. Okay? Jangan don't be tu. First kali, kamu cari dulu dia punya equation. Cari dulu dia punya equation. Okay? So, kita dapati bahawa equation kita adalah 3CCl4 tambah 2SbF3 menghasilkan 3CCl2F2 tambah 2SbCl3. Okay? Now kita tengok pada soalan. Dia kata kalau saya campur ni 130 gram dan ini adalah 95 gram. Okay, calculate the amount of gram of CCl2 F2 obtained. Berapa banyak ini terhasil? So, kalau soalan macam ni, kamu nampak tak dekat soalan ni ada tak dia minta cari limiting reactant? Tiada. Tiada, dia tak minta pun. Tetapi soalan ni kamu kena cari limiting reactant dulu. Kenapa? Sebab when you have two information about mass, salah satu tu mesti akan limit. Dia tak semestinya mass. Dia boleh bagi concentration dan volume. Okay? You have a lot of information there. So, kita nak cari dulu limiting reactant. So, first step, walaupun soalan tak minta, cari dulu limiting reactant. Di sini, 130 gram. Dan satu adalah 95 gram. So, how to do this? Cari mol dulu. Cari mol dulu. NCCl4 is equal to 130 gram bahagi dengan 12 tambah 4 darab 35.5. Berapa? $71, 142 tambah 12 is 154. 130 bagi 154. 0.8442. Okay, 0.8442 mol. Very good, 4 tempat perpuluhan. Next adalah untuk SbF3. Ini equal to 95 gram bahagi dengan
Antimony berapa molar mass dia? Oh, kejap. Okay. Antimony is HB. 1 to 1.8. Ya. 1 to 1.8 tambah 3 darab 19 kan fluorine? Ya sir, 19. Ya. So berapa? Zero 0.5257. Is it? Sir, yang Salah, dua sir, salah, depan sir. tu. 0.53 kan? 0.5313. No, dua 0.5313. Ya sir, 0.5313. Betul kan ni? Betul, sir. Yup, sir. Betul. Okay. So, you dah dapat ni. So, ini first kali you kena buat. Lepas tu baru kita cari dia punya limiting reactant. So, macam mana nak cari limiting reactant dia? Compare. Compare. From the equation. From the equation. Someone help me. 3 mol CCl4 berarti balas dengan 2 mol SbF3. Alright. So sekarang ni kita ada berapa mol CCl4? 0.8402. Berapa SbF3 dapat? 0.5628. 0.5628. Betul. So kita akan ada 0.5628. SbF3. Okay. So sekarang ni kita dah ada ini yang kita needed. Ini yang available. Okay. Next step apa you perlu buat? Compare lagi. Compare. Compare lagi. Okay, kita sentiasa compare. Okay, so nampakkah ini? Nampak, sir. Okay. Nampak sir. Since we need 0.5628 mole of SbF3, but we have 5313 mole of SbF3. Tengok ni, tengok dua value ni. Okay, tengok ini dan ini. Okay, you perlukan RM56. You ada RM53. Cukup ke tak? Tak. Cukup. Tak cukup. Therefore, kita boleh conclude bahawa SbF3 is the Limiting reactant. limiting reactant. Okay, SbF3 is the limiting reactant. Adakah kita dah menjawab soalan? Belum. Soalan Belum. tanya apa? Gram. Mass of CCl242. Ini berapa banyak dia hasil. So how to do that? Compare. Compare Compare dengan lagi. reactant. Okay, so kita tahu bahawa
from the equation, okay, from the equation, kita ada apa nak buat sekarang ni? 2 mole of SBF3 2 mole of SBF3 and 3 mole of CCl2F2. akan menghasilkan 3 mole of CCl2F2. Sekarang ni kita ada berapa mole of SBF3? 0.5313 mol. Okay, tengok sini ya. Ini yang kita ada. Jangan ambil yang ini, 0.56. Itu yang kita nak. Okay, ambil yang kita ada je. Kita sentiasa akan ambil yang kita ada. Jangan ambil yang kita nak. Okay, so 0.5313 mole of SBF3 akan menghasilkan berapa banyak ni? Mole of CCl2 F2. 0.5313. Zero point 7970. Akan menghasilkan 0.7970 mole of CCl2 F2. Soalan minta cari apa? Mass. Mass. So you have to find the mass of CCl2 F2. Okay? Mole mass of CCl2 F2. Ini bermaksud kita ambil kita punya mole kita 0.7970 mole didarab dengan molar mass kita, iaitu 12 tambah 2 darab 35.5 tambah 2 darab 19. So this is equal to 96.437. 96 as one 0.437 kan? So 0.44 gram. Jawapan akhir 2/40. Okay? Boleh faham? Faham Boleh, sir. saya. Okay. So ini satu bentuk soalan. Next one. Tanya, the amount of excess reactant after the reaction complete. So ini soalan ni tanya apa ni? Excess reactant. Siapa excess reactant tadi? CCl4. CCl4 adalah kita punya excess reactant. Ada berapa banyak lagi tinggal? How much? Okay. So tulis pada equation 3 CCl4 tambah 2 SBF3 ini menghasilkan 3 CCl2F2 tambah 2 SbCl3. And then information yang kita dapat dari soalan, yang pertama CCl4 adalah 0.8442 mol, 0.8442 mol. Ini SbF3 adalah 0.513 mol. Ini saya cuma transfer information saja. Okay, dan kita tahu bahawa ini adalah kita punya limiting reactant. So sekarang nak tengok berapa banyak yang tinggal. Okay, so kalau you asal ada let's say banyak ni, okay, dan dia bertindak balas, okay, dan dia bertindak balas, okay, ini semua bertindak balas. So kita nak tengok berapa banyak dia tinggal sekarang ni. Okay, what is this mass? Itu maksud soalan ni. So how to determine this? Compare dulu mol. Compare mole antara siapa?
limiting sama access. Limiting dengan access tu. Kita compare dulu. So, bila compare kita kena ada from the equation. Okay. From the equation. Okay. 2 mole of SbF3 akan bertindak balas dengan 3 mole of CCl4. Sekarang ni ada berapa mole of SbF3? (0.5313) 0.5313 mole of SbF3. Dia akan bertindak balas dengan berapa tinggal? 0.8442 mol. No, you kena compare bawah, bahagi atas, darab sebelah. 0.796 0.7970. 0.7970 mole of CCl4. Okay, ini yang dah bertindak balas, reacted. Okay, inilah yang reacted. Ini yang available. Okay, so kita nak cari unreacted. Unreacted is equal to available tolak dengan reacted. So ini kita adalah mole lah, N lah, N available. Okay, so ini sama available kita adalah berapa mole? 0.8442. 0.8442 minus 0.7970. So ini sama dengan 0.0472. 72 mole of CCl4. So mass unreacted equal to darab dengan molar mass lah, which is 12 tambah 4 darab 35.5, which is equal to 7.27 gram. 7.27 gram. Okay, so kalau kita tengok balik pada cerita asal tadi, kita start this experiment with 130 gram. Okay, kita start 130 gram, dia berkurang sampai dia tinggal 7 berapa tu? 7.27. 7 gram. Maksudnya yang dapat tindak balas tu dalam 122.73 gram dah bertindak balas. Kalau SbF3 ni berapa banyak yang bertindak balas? Semua. Semuanya bertindak balas. Okay, so dia tidak akan ada mass of excess sebab dia dah habis. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Okay, so kalau faham, dah habis chapter 1. Ada soalan kamu nak tanya saya? Ada soalan yang nak ditanya? Sir, boleh tanya pasal nota ke? Apa dia? Nota. Ya, nota. Okay, kenapa nak nota? Bila suruh buat sampai bila? Sampai bila? Kalau ikutnya sepatutnya dah siap dah kan? Belum. Allegedly, iya. Sepatutnya lah kan dah siap kan chapter 1? Ya. Sepatutnya lah kan, sebab kita dah habis chapter 1, sepatutnya dah siap lah. Setuju. Yes, sir. Sepatutnya lah, ya. Sepatutnya.
Sebab sebelum kamu datang ke kelas pada hari ini, sepatutnya kamu dah dah tengok video tu semua. Sir, Ya. kenapa harus sepatutnya kalau boleh sekurangnya? Kalau boleh sekurangnya. Okey. Sepatutnya dah siaplah nota kamu. Sepatutnya. Okey. Jap, sebelum kita bincang pasal nota tu, kamu ada apa-apa soalan lain tak pasal nak tanya pasal ni yang konten lah, berkaitan konten sebelum kita bagi pada yang all those housekeeping matters. Konten? Sir, can we bincang about self-test 5 dari video Sir? Self-test 5 siapa sebenarnya Sir? Self-test 5 ni kejap. Video mana tu? Alif? Yang limiting reactant tu, sir. Limiting reactant? Self-test 5 limiting reactant. Limiting reactant. Untuk example 5. This one, right? Yes, sir. Okay. Untuk soalan ni, kenapa jiran saya ni tukang time sekarang. Okay, for this question, what you can see here, kita ada satu equation and kita ada dua information. Ini adalah 0.53 mol. Ya Allah, ini adalah 0.3 mol. So first thing kamu perlu buat apa? Compare. Cari dia punya limiting reactant and you will dapat siapa limiting reactant dia. Oxygen. Is it? 0.53 bahagi 2 darab 1, you akan dapat 0.25 something. 265. And then once you dapat 0.265 unit, right. So kita ada tadi 2NO tambah NO2, tambah O2 menjadi 2NO2. And dia minta, ya Allah, dia minta kita cari volume of NO2 at STP. Volume of NO2 at STP. Kita tahu bahawa ini 0.53 mol. Ini 0.3 mol. Okay. So bila soalan you ada satu equation, you ada dua information, first kali kita cari dia punya limiting reactant. So bila you cari limiting reactant, you dapat siapa limiting reactant dia? NO. Nitric oxide, sir. Okay, NO yang akan jadi dia limiting reactant kan? So kita tahu bahawa 2 mol of NO akan bertindak balas dengan 1 mol of O2. So you ada 0.53 mol of NO. Dia akan bertindak balas dengan 0.53 0.265.
Okay. So, since we need 0.265 mole of O2, but we have 0.3 mole of O2, therefore O2 is excess reactant and automatically NO is the limiting reactant. Cari dulu limiting reactant. Once sudah cari limiting reactant, you carilah from the equation, we cari mole of NO to produce. So from the equation, okay, 2 mole of NO akan menghasilkan 2 mole of NO2. If you have 0.53 mole of NO, dia akan menghasilkan 0.53 mole of NO2. So sampai sini kau boleh buat. Boleh sir. Lepas tu step yang berikutnya dia minta cari apa? Volume dia. Volume dia. So macam mana nak buat? We know that Modal mass at STP, to 2.4. ya, 1 mole occupy 22.4 dm3. So kalau you ada 0.53 mole, berapa you dapat? Itu je sebenarnya. Okay, Oh, okay sir. Okay, Dapat thank you, sudah? sir. Ya, dapat sir. okay, nice. Okay, lagi endingnya tu sir. Okay, dah tadi. Ada lagi soalan?